Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 10.2 iaitu luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okey ya. Awak dah belajar, awak dah tahu apa itu luas ya. Kita ulang kembali. Luas tu maksudnya jumlah kawasan yang meliputi suatu permukaan. Itu maksud luas ya. Okey. Bagaimana kita nak menganggar luas bentuk yang tidak sekata? Okey, contoh ya. Anggarkan luas bentuk berikut. Kita ada sebiji apple Macam mana kita nak anggarkan luas permukaan apple ini? Okey, caranya adalah kita lukiskan grid. Grid tu maksudnya petak-petak yang sama saiz di atas objek tersebut. Maksudnya kita lukiskan grid di atas permukaan apple ini. Katakan sisi petak ini adalah 1 cm darab 1 cm. Kemudian langkah berikutnya kita tandakan kawasan yang memenuhi satu petak penuh terlebih dahulu. Kalau perhatikan gambar rajah apple ini ada kawasan yang memenuhi satu petak penuh, ada kawasan yang tidak memenuhi keseluruhan petak. Jadi langkah pertama kita perlu tandakan mana-mana kawasan yang memenuhi satu petak penuh terlebih dahulu. Jadi ini adalah kawasan yang dimaksudkan ada 4 kesemuanya. Langkah berikutnya kita tandakan kawasan yang meliputi lebih daripada separuh petak. Okey, jadi kalau awak lihat ada kawasan yang dia meliputi lebih daripada separuh petak kecil ini, iaitu yang semua color biru ni. Ini adalah kawasan yang memenuhi ataupun meliputi lebih daripada separuh petak penuh. Okey, manakala kawasan yang kurang daripada separuh petak kita abaikan. Okey. Maka jadi kita perlu tahu berapakah luas bagi satu petak kecil ini. Berapakah luas bagi satu petak kecil ini? Kalau perhatikan sisi dia adalah 1 cm darab 1 cm. Maka luas satu petak adalah, kita tahu formula bagi luas adalah panjang kali lebar kan. Jadi luas bagi satu petak kecil ini adalah 1 darab 1 bersamaan dengan 1 cm persegi. Okey. Jadi macam mana kita nak kira luas apple ini? Caranya adalah bilangan yang warna hijau ni kita tambahkan dengan bilangan yang warna biru ini. Kemudian kita darabkan dengan luas bagi satu petak ini. Okey, bilangan yang warna hijau ni ada 4. Kita tambahkan dengan bilangan yang warna biru ini ada 8. Kita buatkan dalam kurungan 4 tambah 8 kita dapat 12. Okey, kemudian kita darabkan dengan 1 cm persegi. Maka kita dapat luas apple adalah bersamaan dengan 12 cm persegi. Inilah caranya macam mana kita nak menganggarkan luas sesuatu bentuk. Okey, jadi buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 139, soalan nombor 1. Baik sekarang kita nak belajar macam mana kita nak menghitung luas segitiga. Okey, kita ada 3 jenis segitiga Okey. Mula-mula kita kena tahu di manakah tapak bagi segitiga ini. Okey, jadi ini adalah tapak dia, daripada sini sampai sini adalah tapak dia. Manakala ini adalah tinggi dia. Okey, macam mana kita nak tahu yang mana satu tinggi Okey, awak kena ingat ni tapak dan tinggi adalah sentiasa bersudut tegak. Tapak dan tinggi ini, tapak dengan tinggi ini dia mesti membentuk sudut tegak, iaitu bernilai 90 darjah. Itu cara macam mana kita nak kenal pasti yang mana tinggi Okey, segitiga ini, okey, ini tapak dia, tinggi dia mesti bersudut 90 darjah kan. Jadi awak tak boleh ambil ini bukan tinggi sebab sudut dia bukan 90 darjah.
Yang ini pun bukan tinggi sebab sudut dia bukan 90 darjah. Jadi untuk segitiga ini ya, tingginya adalah yang ini ya. Kita buat satu garis lurus daripada puncak yang ini, kita buat satu garis lurus yang bersudut tegak dengan tapak dapat bersudut tegak. Maka yang warna merah inilah adalah tinggi bagi segitiga ini ya. Yang ini, okey, ini adalah tapak dia. Tinggi dia mana? Okey, seperti tadi ya. Tinggi itu mesti bersudut tegak dengan tapak. Jadi ini bukan tinggi sebab dia bukan bersudut tegak. Yang ini pun bukan tinggi sebab dia bukan bersudut tegak. Jadi tingginya adalah kita kena buat satu garisan macam ni ya. Mula-mula kita ambil pembaris, kita buat satu garis lurus ya. Garis lurus yang selari dengan tapak ni. Kemudian kita ambil pembaris, kita buat satu garis lurus yang bersudut tegak dengan tapak. Jadi inilah tinggi dia yang warna merah ni ya. Ini adalah tinggi dia. Tapak dia ini saja ya. Tapak dia daripada sini sampai sini saja. Tinggi dia daripada sini sampai sini. Okey, itulah caranya macam mana kita nak kenal pasti tinggi bagi sebuah segitiga. Okey, jadi ya, formula bagi luas segitiga adalah sama dengan setengah darab tapak darab tinggi ya. Kena hafal ya, awak dah hafal dah ni kan. Okey, katakan tapak bagi segitiga ini adalah A ya. Tapaknya adalah A. Kemudian tinggi bagi segitiga ini katakan B ya. Jadi ya, kita boleh gantikan A dengan B ni dalam formula ini menjadi setengah darab A darab B. Okey. Kemudian sebenarnya darab ni tak payah tulis pun tak apa kan. Jadi kita boleh tulis setengah A B. Maksudnya setengah darab A darab B ya. Inilah formula bagi luas segitiga. Okey, contoh ya. Katakan panjang tapak segitiga ini adalah 4 cm, manakala tinggi bagi segitiga ini adalah 3 cm. Maka macam mana kita nak kira luas bagi segitiga ini? Kita masukkanlah dalam formula ini ya. Setengah darab tapak dia 4 darab tinggi dia 3. Jadi awak tekan saja kalkulator, kita dapatlah luas bagi segitiga ini bersamaan dengan 6 cm persegi. Okey. Kau ingat formula ini. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 139, soalan nombor 2D. Okey, dan muka surat 140, soalan nombor 3A dan B. Okey, sekarang kita nak teruskan dengan luas segi 4 selari. Okey, ini adalah segi 4 selari ya. Macam mana kita nak kira luas bagi segi 4 selari? Okey, mula-mula kita kena tahu yang ini adalah tapak. Yang ini adalah tapak. Dan tadi awak dah belajar ya, tapak dan tinggi adalah sentiasa bersudut tegak. Okey, jadi yang mana tinggi? Boleh tak awak kenal pasti di manakah tinggi bagi segi 4 selari ini? Adakah ini? Ataupun ini? Tinggi itu dia tak boleh sengit ya. Tinggi itu dia mesti satu garis lurus ya, yang bersudut tegak dengan tapak. Jadi inilah tinggi dia. Kita ambil pembaris, kita buat satu garis lurus yang bersudut tegak, yang bersudut 90 darjah dengan tapak. Maka yang warna merah inilah tinggi dia ya. Jadi ya, formula bagi luas segi 4 selari adalah sama dengan tapak darab tinggi. Okey, ingat ya. Katakan tapak adalah A, tinggi adalah B. Maka kita boleh gantikan A dengan B di dalam formula ini, kita dapat luas segi 4 selari sama dengan A darab B. Ataupun kita boleh tulis sebagai AB sahaja. Darab tak payah tulis kan. Sebab darab ni nampak macam X kan. Okey. Sebagai contoh ya, katakan tapak ni 5 cm, tinggi ni 4 cm. Jadi macam mana kita nak kira luas segi 4 selari ni? Kita masuklah nilai ni dalam formula kan. Tapak 5 darab tinggi 4, dapatlah luas dia bersamaan dengan 20 cm persegi. Mudah saja. Okey, kena ingat formula luas segi 4 selari. Jadi, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 139, soalan nombor 2B dan muka surat 140, soalan nombor 3C.
Okey, luas lelayang. Okey, ini adalah bentuk lelayang ya. Dalam bentuk lelayang ni, awak kena tahu perpenjuru dia. Okey, ini adalah perpenjuru yang pertama. Ini adalah perpenjuru yang kedua. Ya. Dan perpenjuru itu mesti bersudut tegak antara satu sama lain. Okey, formula bagi luas lelayang adalah setengah darab hasil darab dua perpenjuru. Ya. Setengah darab hasil darab dua perpenjuru. Apa maksudnya tu? Okey. Katakan, panjang bagi perpenjuru ini adalah A, manakala panjang bagi perpenjuru ini adalah B. Maka luas bagi lelayang ini adalah setengah darab A darab B. Itulah yang dimaksudkan dengan hasil darab bagi dua perpenjuru. Itu maksudnya A darab B. Perpenjuru pertama darab perpenjuru kedua. Dan kita boleh tulis sebagai setengah A, B sahaja kan. Okey, sebagai contoh, katakan panjang bagi perpenjuru ini 10 cm, manakala panjang bagi perpenjuru ini adalah 6 cm. Jadi, macam mana kita nak kira luas lelayang ini? Kita masukkan dalam formula setengah darab 10, iaitu perpenjuru ini, darab dengan 6, iaitu perpenjuru ini. Maka kita tekan kalkulator, kita dapatlah 30 cm persegi. Okey. Kena hafal formula bagi luas lelayang. Okey, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 139 soalan nombor 2C dan muka surat 140 soalan nombor 3D. Okey, kita teruskan pula dengan luas trapezium. Okey, ini adalah bentuk trapezium ya. Okey. Dalam trapezium dia ada dua sisi selari ya. Dia ada dua sisi selari. Katakan sisi selari ini kita labelkan sebagai A, panjang dia A, manakala sisi selari yang ini kita labelkan sebagai B, panjang dia B. Okey. Kemudian tinggi trapezium mesti bersudut tegak dengan kedua-dua sisi selari. Tinggi trapezium mesti bersudut tegak dengan kedua-dua sisi selari. Ini adalah sisi selari ya. Dicakap tinggi trapezium dia mesti bersudut tegak, mesti bersudut 90 darjah dengan kedua-dua sisi selari ini. Jadi untuk yang ini kita kena bina satu garis lurus yang bersudut tegak dengan kedua-dua sisi selari ini, iaitu ini. Inilah tinggi bagi trapezium ini. Manakala yang ini tinggi dia yang ini, sebab ini dah memang bersudut tegak dan memang bersudut tegak dengan kedua-dua sisi selari ini. Boleh Okey. Katakan tinggi dia adalah T. Katakan tinggi dia adalah T. Okey, jadi luas trapezium formulanya adalah setengah darab hasil tambah dua sisi selari darab tinggi. Setengah darab kurungan, awak buat kurungan, hasil tambah dua sisi selari, darabkan dengan tinggi. Okay, jadi, katakan kita masukkan nilai A, B dan T dalam formula ini, kita dapat setengah darab hasil tambah dua sisi selari. Dua sisi selari itu adalah A dan juga B. Hasil tambah tu maksudnya kita tambahkan. Maka A tambah B. Okey. Darabkan dengan tinggi. Tingginya adalah T. Jadi, ini adalah formula dia. Okay. Katakan sisi selari A ni panjang dia 3 cm, B panjangnya 5 cm, manakala tinggi dia adalah 2 cm. Maka kita boleh masukkan di dalam formula ini, menggunakan formula ini kita masukkan setengah darab A tu 3 tambah B tu 5. Darab dengan T tu adalah 2. Okey, selesaikan dalam kurungan dulu kan. Kita dapat setengah darab 8 darab 2. Kemudian tekan kalkulator, maka kita dapat luas trapezium ini adalah bersamaan dengan 8 cm persegi. Kena hafal luas trapezium. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja. Muka surat 139, soalan nombor 2A. Dan muka surat 140, soalan nombor 3, E dan juga F.
Okey, contoh ya. Diberi luas segitiga ini ialah 35 cm persegi. Hitung berapakah nilai Y. Ya, soalan cakap luas segitiga ini adalah 35 cm persegi. Cari berapakah nilai Y. Okey ya. Luas segitiga 35. Kita masukkanlah formula bagi luas segitiga iaitu apa dia? Setengah darab tapak darab tinggi kan. Jadi kita tulis macam ni. Setengah darab tapak darab tinggi sama dengan 35. Tapak dia 5, tinggi dia Y. Jadi kita gantikan dalam ini. Ya. Tapak dia 5, tinggi dia Y. Okay, macam mana nak buat ni? Kita nak cari nilai Y. Jadi ya, kita dah belajar kalau di sebelah kiri operasinya darab, operasinya darab pindah ke kanan dia akan jadi bahagi. Bahagi itu maksudnya kita tulis per. Per tu bahagi ya. Kalau operasinya bahagi pindah ke kanan dia akan jadi darab. Okey, jadi dalam kes ini 5 ni operasinya darab. Bila kita pindah ke kanan dia akan jadi bahagi. Manakala 2 ni operasinya bahagi. Dia bahagi ni. Bila pindah ke kanan dia akan jadi darab. Jadi kita boleh tulis Y sama dengan 35 darab 2. Kenapa darab 2? Sebab nampak dekat sini dia bahagi. Dia bahagi pindah ke sana dia jadi darab 2. Kat sini darab 5 pindah ke sini dia jadi bahagi 5. Okay, kita tekanlah kalkulator, kita dapatlah 14 cm. Dapatlah tinggi dia 14 cm. Okay, contoh berikutnya. Diberi luas trapezium ini ialah 57 cm persegi. Hitung berapakah nilai H. Okay, seperti tadi kita tulis luas trapezium sama dengan 57 cm. Kemudian kita masukkan formula luas trapezium. Ingat lagi tak? Kenalah ingat Luas trapezium adalah setengah darab hasil tambah 2 sisi selari darabkan dengan tinggi. Okay, kita masukkan formula dia. Kemudian kita gantikanlah nilai-nilai ini kan. Setengah darab hasil tambah 2 sisi selari. 7 dengan 12 ni adalah 2 sisi selari. Kerana H tu adalah tinggi. Jadi yang ini adalah 2 sisi selari. Jadi 7 tambah 12. Darab tinggi adalah H. Lepas tu nak buat apa? Kita selesaikan dalam kurungan dahulu. 7 tambah 12 kita dapat 19. Okey, seperti tadi macam mana kita nak cari H? Kita pindahkan yang lain ni ke sebelah kanan. Darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. Okey, kita dapatlah macam ni. 57 darab 2 bahagi 19. Tekan kalkulator dapatlah H sama dengan 6 cm. Okay. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 141. Okey, contoh lagi menyelesaikan masalah melibatkan luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okey, contoh. Raja di sebelah menunjukkan sebidang tanah P, V, T, R yang berbentuk segi empat tepat. Kawasan segitiga PQW dan kawasan trapezium UTSX masing-masing digunakan untuk menanam pokok pisang dan pokok rambutan. Kawasan selebihnya yang berlorek digunakan untuk menanam pokok betik. Okey, hitung luas kawasan pokok betik. Kita nak kira berapakah luas kawasan berlorek ini. Okey, jadi idea dia, caranya adalah luas kawasan betik adalah sama dengan luas semua. Luas semua, luas segi empat tepat ini, tolakkan dengan luas kawasan pisang, tolakkan dengan luas kawasan rambutan. Itu adalah formula macam mana kita nak cari luas kawasan tanaman betik. Jadi, kiralah satu-satu dulu. Okey. Panjang ni adalah 16 meter. Sebabnya sini 4, sini 12 kita jumlahkanlah. Jadi PR ni 16 meter. Manakala RT ni panjangnya adalah 10 meter. 5 tambah 5 dapat 10. Jadi luas semua, luas segi empat tepat ni panjang kali lebar 16 kali 10. Kita dapat 160 meter persegi. Okey. Kemudian luas kawasan pisang. Pisang ni berbentuk segitiga kan. Jadi kita gunakan formula luas segitiga. Setengah darab tapak darab tinggi. Setengah darab 4 darab 5. Dapatlah 10 meter persegi.
Manakala luas R iaitu rambutan, ini bentuk apa ni? Ini bentuk trapezium. Bentuk trapezium di mana sisi selari dia 3 dengan 4, tinggi dia adalah 5. Formula luas trapezium setengah darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Jadi kita masukkan nilai dia setengah darab hasil tambah 2 sisi selari. Sisi selari dia 3 tambah 4 darabkan dengan tinggi. Tinggi dia adalah 5. Selesaikan dalam kurungan dahulu. Maka kita dapat luas kawasan rambutan adalah 17.5 meter persegi. Okay, bila kita dah dapat ketiga-tiga nilai ni, kita boleh masuk dalam formula ini untuk mencari luas kawasan betik. Luas semua tu 160, tolak luas pisang 10, tolak luas rambutan 17.5, tekan saja kalkulator, kita dapatlah luas kawasan betik yang berlori ini adalah sebanyak 132.5 meter persegi. Okay. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 142 sehingga 144. Sekian, terima kasih.